Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Haris bin Muhammad Nizam dari kelas 504. Dan hari ini saya akan membentangkan tugasan sejarah tingkatan 5 ataupun TST5 saya yang bertajuk Sejarah Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia. Objektif-objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti definisi sebuah pentadbiran persekutuan, memahami latar belakang sistem persekutuan secara keseluruhan dengan jelas dan terperinci, menghuraikan kepentingan pengagihan kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, dan menilai kesan daripada pindaan Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 terhadap sistem persekutuan yang dilaksanakan kini. Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah pembacaan, kaedah media massa dan kaedah melayari internet. Terdapat pelbagai definisi tentang pentadbiran persekutuan. Antaranya adalah daripada buku teks sejarah tingkatan 5 yang menyatakan persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negeri bersekutu. Manakala menurut akhbar daripada The Star, persekutuan ialah entiti geopolitik di mana entiti yang lebih kecil seperti wilayah atau negeri bergabung untuk membentuk entiti yang lebih besar. Latar belakang sistem persekutuan di Tanah Melayu bermula pada Perjanjian Persekutuan 1895. Perjanjian ini merupakan asas kepada Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1896 yang menyatukan negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan dengan kerajaan British di pusat tanah jajahan di London. Selepas Perang Dunia Kedua dan kegagalan British Military Administration ataupun BMA, kerajaan British menubuhkan Malayan Union untuk mewujudkan persekutuan antara semua negeri di Tanah Melayu bawah jajahan British semula. Malahan itu, Raja-Raja Melayu dan penduduk Tanah Melayu menentang perisytiharan Malayan Union yang menyebabkan kerajaan British mengadakan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian ini merupakan asas kepada Perlembagaan Persekutuan 1957 dan masih digunakan selepas pindaan Perlembagaan 1963. Kuasa eksekutif persekutuan terbahagi kepada dua, kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Pengagihan kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri mempunyai kepentingannya, seperti mengurangkan perbelanjaan pentadbiran dalam membangunkan ekonomi, pelaksanaan dasar kerajaan yang lebih cekap, dan mewujudkan sistem pentadbiran yang sistematik dan licin. Selepas pindaan Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963, terdapat pelbagai perkara yang terkesan oleh pindaan tersebut. Kemasukan negeri Sabah dan Sarawak ke dalam gagasan Malaysia menyebabkan Sabah dan Sarawak mendapat peruntukan tambahan seperti kuasa autonomi dalam pentadbiran kerajaan negerinya dan bantuan keselamatan dengan kerjasama kerajaan pusat. Selain itu, perpaduan kaum dan integrasi nasional telah diutamakan oleh kerajaan pusat selepas kejadian 13 Mei 1969. Antara langkah yang dilakukan oleh kerajaan adalah menyelaraskan fungsi kerajaan tempatan di seluruh Malaysia, menubuhkan majlis dan agensi yang bertanggungjawab menyelaraskan pentadbiran kerajaan negeri dengan kerajaan pusat, dan mewujudkan rukun negara bagi mengukuhkan keluhuran perlembagaan antara kalangan masyarakat. Kesimpulannya, kajian ini membantu saya peroleh pengetahuan tentang sejarah sistem persekutuan secara keseluruhan, kemahiran untuk menghurai dan menceritakan kronologi sistem persekutuan di Malaysia, serta melahirkan nilai patriotik dalam diri saya. Saya harap sistem persekutuan kini dikekalkan seperti keluhuran perlembagaan dengan rukun negara dan sambung dipertingkatkan oleh generasi yang akan datang untuk melahirkan identiti negara yang lebih kukuh serta struktur pentadbiran yang licin. Akhir sekali, saya juga harap rakyat, pemimpin negara dan Raja-Raja Melayu
Saling hormat menghormati satu sama lain supaya melahirkan suasana yang harmoni dan aman. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Okay, done for the day.